Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita bersama kali ini dalam channel Master Kimia SPM. InsyaAllah video-video kita selepas ini ya, kita akan banyak membincangkan soalan-soalan tips-tips untuk memahami kertas satu ya, kertas satu. Jadi insyaAllah kita akan melihat pada kali ini ialah untuk siri yang kedua ya, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okey, ini bab yang ketiga dalam kimia tingkatan 4 KSSM. Okey, ini adalah siri yang kedua. Bermakna kita sudah ada siri yang pertama dalam tajuk struktur atom. So pelajar-pelajar yang ingin melihat kembali video kami boleh boleh dapatkan daripada Master Kimia SPM untuk video-video sebelum ini. Baik. Jadi kita ada beberapa soalan yang kita akan bincang di sini. Soalan kita lebih kepada kertas satu ya, kertas satu, kimia kertas satu. Baik, yang pertama ya. Berapakah jisim oksigen dalam 88 gram karbon dioksida? Okey, baik. Soalan minta kita untuk menentukan ya jisim oksigen dalam 88 gram karbon dioksida. Yang pertamanya ialah kita mestilah mencari mol ya. Okey, ini adalah langkah pertama, kita cari mol ya. Mol karbon dioksida. Kita akan dapati nanti 88 mol sama jisim bagi jisim molar. Jisim molar karbon dioksida ialah formulanya CO2 ya. So karbon 12 tambah dengan 16 darab 2. Kita akan dapat nanti 44 ya. So 88 bagi 44 kita akan dapat jawapannya ialah 2 mol. Baik, 2 mol ya. So 2 mol ini untuk karbon dioksida. Soalan nak jisim oksigen. Okey, bermakna dalam 1 mol karbon dioksida kita ada 2 atom oksigen. Jadi jisim oksigen ya sama dengan 2 mol darab dengan okey, oksigen di sini ada 2 ya. Dalam 1 mol CO2, so 2 darab 16. So kita akan dapati nanti jawapannya ialah ya 2 darab dengan 32 lah ya. So kita akan dapat jawapan 64 gram. So jawapannya ialah D. Boleh ya? Okey, kemudian kita tengok pada soalan yang kedua. Okey. Antara gas berikut yang manakah mengandungi 0.4 mol atom pada suhu dan tekanan bilik? Okey. Pelajar baca soalan betul-betul ya. Di sini dia nak 0.4 mol atom. Soalan nak atom ya. Jadi yang ini pelajar kena betul-betul hati-hati ya. So atom bermakna pelajar kena cari gas yang wujud secara monoatom. Gas yang wujud secara monoatom. Okey, sebab jawapannya sama ya, 4.8 4.8. So kalau kita bahagikan 4.8 dm cube untuk cari mol ya. Okey. Pada bagi separuh molar 24 ya dm cube. Kita akan dapat jawapannya ialah 0.2. So semua ini ialah 0.2 ya, 0.2 molnya. 0.2 0.2. Okey. Jadi di sini soalan nak 0.4 mol atom. Okey ya, 0.4 mol atom. Jadi di sini ya, kalau kita tengok ya, di sini kita akan dapat molnya 0.2. Okey, di sini kita akan dapat molnya juga 0.2. Tetapi di sini ya 0.2 ini ialah untuk mol molekul sebab H2 ialah molekul ya. So untuk atom kita kena darab dengan 2. Sebab H2 ni ialah ada 2 atom hidrogen kat sini. So bermakna 0.2 kita kena darab dengan 2. Kita akan dapat nanti 0.4. Okey, di sinilah kita akan dapat jawapan untuk atom ya. Ya, atom. So jawapannya ialah B. Kalau C, kita kena darab 0.2 ini darab dengan 4 ya. Sebab di sini ada 4. S1O3, 4. Kalau yang D, 0.2 mol, kita kena darab dengan 3. Sebab di sini ada C1O2, 3 ya. Yang pertama tadi, A tadi 0.1 lah. Sebab 1 saja. So jawapannya ialah B. Ya. Okey, so yang kedua B. So soalan macam ni pelajar kena hati-hati. Baik. Soalan yang ketiga, 3.2 gram gas X menempati 1120 m3 pada suhu dan tekanan piawak STP. Berapa jisim molekul relatif X? Okey, macam biasa. Kalau soalan pengiraan, pelajar kena ingat ya. Pertama mesti cari mol. Okey, dia bagi dalam bentuk isi padu ya. cm3.
So bermakna isi padu untuk cari mol, kalau diberi isi padu kita guna formula mol sama dengan isi padu gas bagi isi padu molar, ya. Itu formula dia. So isi padu molar kita ialah 22.4. Okey. Di sini dm cube, di sini cm cube. Bermakna bila kita nak bahagi, ini kita dah belajar sekolah rendah, ya. Kita kena samakan unit. So 22.4 dm cube untuk jadikan cm cube kita kena darabkan 1000, ya. So, kita akan dapat sini 2240. Okey, cm cube. Ataupun pelajar tukar kepada dm cube 22.4 dm cube. So 1120 bagi dengan bahagian 1000 terdapat dm cube, ya. 1.120 dm cube. Boleh juga. So jawapannya sama saja. Kita akan dapat jawapan nanti ialah 0.05, ya. Okey, pelajar kira, ya, guna kalkulator 0.05. Okey, sekarang kita nak cari GSIM. Kita guna formula mol sama dengan GSIM bahagi GSIM molar. Okey, mol kita ialah 0.05. Okey, GSIM ialah 3.2 gram. 3.2 bahagi GSIM molar nak cari. GSIM molar ni ialah GSIM atom relatif lah di sini, ya. GSIM molekul relatif, GSIM molekul relatif. Okey. So kita darab silang, kita akan dapat jawapan nanti GSIM molarnya ialah 3.2 bagi 0.05. Kita akan dapat jawapan 64. So jawapannya ialah C. Okey. Okey, next question. Soalan seterusnya ialah antara bahan berikut yang manakah punya formula empirik sama dengan glukosa? Sinap H12O6. Okey, baik. So kita pastikan glukosa ini kita tentukan dulu formula empiriknya. Sinap H12O6 ini ialah formula molekul. So formula empiriknya sama dengan kita bahagi dengan 6, ya. Kita akan dapat C, kita kecilkan H2O. Ini formula empiriknya. Okey, ini formula molekul, ya. So ini formula empiriknya. Formula empirik CH2O. So di sini kita carilah antara A, B, C, D ni mana formulanya CH2O. Baik. A kita tengok, ya, kita ada C2, H ni kita tambah ke depan, ya, kita dapat 6. O. Kalau kita kumpulkan sekali. So salahlah A. B tengok, ya, C ada 2, H ada 3 tambah 1 4. Okey, O ada 2. Okey, so kita ringkaskan, kita akan dapat CH2O. So jawapannya adalah B. Okey, kalau C tengok, C kita ada C ada 1 2 3 4. So C 4. H-nya 3 tambah 5 8. O2. So kalau kita ringkas, kita akan dapat sini ialah C2 H, kita ringkas dengan 2, ya. 4O. Okey. Kalau D kita ringkaskan C2 tambah 1 3 tambah 2 5. So C5, H-nya ialah 5 tambah 5 10. O2. Kalau kita ringkas, kita nak formula empiriknya ialah sama, sebab kita tak boleh bagi lagi lah, sebab ini yang paling kecil. Ya, so jawapannya ialah B. Ini soalan yang mudah, tapi pelajar kena faham. Baik. Kemudian soalan yang kelima. Formula empirik kuprum dioksida ditentukan melalui tindak balas antara gas hidrogen. Antara berikut yang manakah menunjukkan sebab mengapa gas hidrogen kering masih dialirkan semasa proses penyejukan? Ini jawapan. Baik. Untuk eksperimen ini, ya, pelajar-pelajar kena ingat, ya, kita akan menukarkan daripada oksida logam, kuprum oksida, dalam eksperimen yang melibatkan kuprum oksida, ya. Kita ada dua cara, ya. Satu, kita guna magnesium logam yang reaktif itu. Tapi kali ini kita guna kuprum oksida yang tak reaktif, ya. So kaedah dia, kita akan dapati bahawa daripada CuO kita akan tukar kepada Cu, ya, CuO. Okey, tukar kepada Cu. Ini kaedah dia. So bermakna nanti dalam kaedah ini kita akan ubah daripada oksida logam kepada logam. Okey, baik. Kenapa kita perlu alirkan secara berterusan? Okey, jawapannya ialah kerana untuk memastikan Cu ini ditukar kembali kepada CO. Okey. So CO bila kita panaskan dengan H2, dia akan jadi Cu. CuO. Okey, tengok sini, ya. CuO tambah H2, kita akan dapat sini Cu tambah H2O. Okey, Cu ini dia boleh ditukar balik kepada CO kalau kita hentikan pengaliran gas hidrogen.
Okey. So jawapan di sini ialah paling tepat ialah D. Mengelakkan kupram bertindak dengan oksigen di udara. Okey. So itu tujuannya, mengelakkan kupram dengan oksigen dalam udara yang menyebabkan nanti kupram akan tukar balik kepada kupram oksida. Itu tujuan dia. Okey. So yang ini pelajar kena tahulah ya. Kena banyak membaca. Okey, nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan rajah untuk menentukan formula empirik suatu oksida logam. Antara oksida logam berikut yang manakah sesuai untuk kaedah ini? Okey, baik. So pelajar-pelajar kena ingat balik ya, untuk kita menentukan formula empirik, kita ada dua cara. Yang pertama, logam yang reaktif. Okey, daripada hidrogen. Ini kena rujuk dalam siri kereaktifan. Yang kedua ialah logam yang kurang reaktif. Okey. Daripada hidrogen. Dalam siri kereaktifan ya. Kalau logam yang reaktif, kita guna kaedah logam, kita panaskan dengan oksigen, bakar ya. Kita dapat sini logam oksida. Ini biasa untuk magnesium. Contoh magnesium ya. Kaedah yang kedua, ini untuk logam yang kurang reaktif. Ini biasanya daripada oksida logam, ya, oksida logam, kita tidak balas dengan hidrogen. Itu beza dia. Kita akan dapat nanti sini logam tambah air. Ini beza dia. Okey. So kaedah yang ditunjukkan gambar rajah ini ialah ini kaedah yang kedua ni. Ini kaedah pertama, ini kaedah kedua. Kaedah kedua ni. Kaedah untuk logam yang kurang reaktif. Okey. Kalau reaktif, kita guna kita terus bakar dalam crucible, mangkuk pija tu yang kita buat eksperimen dalam makmal tu kan. Okey. Yang ini untuk logam kurang reaktif. So jawapannya ialah kupram oksida. So jawapannya D. Okey, sebab dia adalah logam yang kurang reaktif daripada hidrogen. So pelajar kena ingatlah balik siri kereaktifan di mana kedudukan hidrogen tu ya. Pelajar belajar di tingkatan 3 ya. Kena ingat balik. Okey, seterusnya ialah soalan masih lagi formula empirik. 2.24 gram X bertindak balas dengan 0.96 gram oksigen membentuk sebatan berformula X2O3. Berapakah jisim atom relatif X? Okey, untuk soalan macam ni macam biasa, kita buat kolom 2. Okey, tindak balas antara X dengan oksigen O. So X jisimnya 2.24. O jisimnya 0.96. Yang ini dia bagi direct dalam soalan ya. So kita nak cari mol dia. Sebab nak cari formula empirik kena cari mol. 2.24 kita tak tahu. JAR dia nak cari. Jisim atom relatif X nak cari. X. JAR untuk oksigen dia bagi ya 16. So 16. Okey. Bila kita tak selesaikan yang X sebab kita tak tahu nilai X ini, jisim molarnya. Kita selesaikan bahagian O. 0.96 bagi 16, kita akan dapat jawapan 0.06. Okey, ratio last nanti ialah X2O3. Bermakna X2O3. So pelajar, ini cara mudah, kita cara congak je. 2 nisbah 3. Kalau di sini 0.06, bermakna di sini berapa ya? So sudah mesti 0.04 sebab nisbahnya 2 3 ya. Jadi kita ambil yang ni. 2.24 bagi X sama dengan 0.04. Ini jawapan ni bila kita bagi. So selesai kan? X nanti kita akan dapat jawapannya ialah 56. So B. Pelajar kira guna kalkulator ya. Baik, soalan ke-7. Soalan yang ke-8. Okey, ini soalan pengiraan ya. Persamaan kimia berikut mewakili penguraian 69 gram argentum karbonat. Okey, dia bagi maklumat untuk argentum karbonat iaitu 69 gram. Okey, berapakah espadu gas oksigen yang dibebaskan pada suhu tekanan piawai? Okey, baik. Soalan macam ni, macam biasa, kita cari dulu mol. Baik, cari mol ya. Okey, mol apa yang kita boleh cari maklumat bagi untuk argentum karbonat. So kita carilah mol argentum karbonat. So dia bagi jisim ya. So guna formula jisim bagi jisim molar. Jisim molar dia dah bagi ni 276. So bahagikan kita akan dapat jawapannya nanti ialah 0.25. Okey, ini ialah mol argentum karbonat. Kita nak cari gas oksigen, nak cari yang ni. So kita buat ratio. Kita ada mol yang ni. Kita buat ratio ya. Cara mudahnya buat ratio macam ni. Ini cara mudah.
So Ag2CO3 dengan O2. Tengok nombor depannya. Nombor depan Ag2CO3 ialah 2. Oksigen nombor tak ada, warna 1 lah. So nisbah 2, nisbah 1. Okey, mol ini mol untuk siapa? Mol untuk Ag2CO3. So 0.25. 2 nisbah 1, kalau sini 0.25 bermakna di sini bagi 2. Okey, ini pelajar-pelajar faham ya, mudahnya. So sini ialah 0.125. Nah, kita bagi 2 kan? 2 nisbah 1. So mol oksigen 0.125. So isi padu oksigen senanglah, darab jelah. 0.125 darab dengan sepadu molar 22.4. Kita akan dapat jawapan nanti ialah 2.8 dm3. Pelajar kiralah sendiri ya. So jawapannya ialah A. Baik. Okey, soalan yang terakhir. Amonium sulfat digunakan sebagai baja. Berapakah peratusan nitrogen mengikut jisim dalam amonium sulfat? Ini soalan yang sangat familiar. Okey, untuk kita kira peratusan nitrogen ya, kita kena tahu dulu formula dia. So amonium sulfat formulanya ialah NH4 kurangan 2 SO4. Okey, nak kira peratus sangat mudah. Peratus macam kita kira peratusan yang lain juga. Okey, kita nak kira peratusan nitrogen ya, nitrogen. Yang nak dikira ialah nitrogen. Ini. So di sini kita ada 2 nitrogen. So GR nitrogen ya, 14 darab 2. Bagi jisim molar keseluruhan. 14 darab 2 tambah dengan di sini 4 dan 8 ya. 1 darab 8 tambah dengan sulfur 32 tambah dengan oksigen. Oksigen ada 4 ya. So 16 darab 4. Darab dengan 100%. Itu peratus. So pelajar kira ya. Kita akan dapat jawapannya 21.2%. So jawapannya ialah D. Baik, ini soalan yang familiar ya. Pelajar kena tahu nak kira. Nak kira peratus dalam nitrogen dalam suatu baja. Baik. Jadi setakat itu perkongsian kita pada kali ini untuk tajuk bab yang ketiga. Pelajar jangan lupa ya, kita akan ada lagi selepas ini untuk tajuk-tajuk yang berikutnya. Pastikan sentiasa menyokong kami, subscribe, share dan juga ya komen untuk kami punya Master Kimia SPM, channel Master Kimia SPM. Baik. Sekarang itu sekian. Assalamualaikum.